Okey, proses yang kedua dalam kognitif oleh Piaget adalah asimilasi. Di sini kalau kita lihat kat sini, individu mengintegrasikan maklumat atau pengalaman baru ke dalam skema sedia ada sebab ia berlaku sepanjang masa. Contoh, kanak-kanak belajar tentang konsep kereta melalui pengalaman dan pemerhatian ciri-ciri kereta yang dipandu oleh ayahnya. Dia juga dapat mengenal pasti kereta pelbagai jenama dan berlainan warna yang berada di jalan raya sebagai kereta. Maksudnya kat sini, pelajar kanak-kanak ini, pengalaman dia dah ada. Mungkin bapa mak dia ada kereta. So dia perhati ciri-ciri itu dan dia tahu mungkin kereta bapa dia jenama Proton Saga. Jadi dia dah ada konsep itu. Kalau dia masuk dalam sekolah, di prasekolah, biasanya kanak-kanak kan, macam mana dia nak asimilasikan pengetahuan tersebut. Dia boleh bercakap, berkomunikasi berdasarkan pemerhatian pengalaman dia tentang kereta yang dimiliki oleh ibu bapa mereka. Jadi apabila dia dah kenal jenama semua, macam mana dia nak mengintegrasikan maklumat ke dalam sedia ada. Dia kata, ibu bapa saya ada kereta Proton Saga. Jadi kawan saya, keluarga kawan saya ada kereta Kancil. Tu maksudnya dia dah boleh mengasimilasikan maklumat sedia ada itu. Maksudnya kat sini juga dia dah tahu kereta itu ada pelbagai jenama dan dah tahu ciri-ciri dia, ada side mirror, ada pintu, ada semua. Itu dia dah boleh integrate dia punya maklumat sedia ada. Kalau kita lihat dari segi akomodasi pula, dia dah ada konsep tadi. Konsep tadi kan dia dah tahu kereta semua itu. Jadi dia perlu ubah suaikan skema sedia ada itu untuk menerima maklumat baru. Jadi apabila dia dapat menerima maklumat baru, di situ dah dia boleh membentuk skema baru untuk menerima pengetahuan yang lebih luas lagi. Contoh, jika konsep kereta tadi hanya merujuk kepada kereta salon. Kereta salon maksudnya kereta yang kita biasa pakai itu, yang ada 4 seater, yang ada belakang tu bonnet yang belakang kan. Jadi maka akomodasi perlu dibuat untuk mengubah suai skema yang sedia ada untuk menerima ciri-ciri SUV ke atau MPV sebagai kereta. Jadi skema baru telah terbentuk melalui akomodasi ini apabila ciri-ciri seperti lori, bas dan trailer bukannya kereta. Mereka dah tahu yang MPV tu, yang apa lagi? HRV, apa semua jenama tu kan. Dia dah tahu itu adalah kereta sebab ada 4 seater ke 6 seater ke dan ada bonnet belakang. Itu dikenali dalam konsep kereta. Jadi kalau dia nak kaitkan dengan akomodasi, dia luaskan lagi pengetahuan dia terima maklumat baru iaitu seperti lori, seperti bas, kereta api. Kenapa tidak dikategorikan dalam kereta? Di situ dia dah boleh membezakan, dia boleh kembangkan bahawa lori, bas, kereta ke apa semua, bukan kereta, lori, bas, kereta api ke, dia dah tahu ciri-ciri yang berbeza dengan kereta itu, dia dah boleh membentuk skema baru. Kalau dia kata bas ke, lori ke, kereta api, itu kereta juga, maksudnya dia belum boleh membentuk skema baru. Ini yang kita boleh kaitkan dengan ekuilibrasi. Kalau dia tahu bahawa kereta semua MPV ke, kereta apa lagi, Pajero apa semua kan, itu adalah kereta. Dan apabila dikaitkan dengan bas, lori, apa lagi, itu pun dia katakan kereta juga, maksudnya berlaku tidak keseimbangan. Ketidakseimbangan maksudnya dia belum lagi boleh memahami konsep yang dikenali dalam konteks kereta ataupun bukan kereta. Kalau dia dapat macam mengembangkan dia punya
idea konsep tersebut, jadi berlakulah keseimbangan. Jadi kat sini keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Sebab berlaku maklumat yang berubah bentuk baru dengan seimbang menerangkan bahawa cara-cara pemikiran kanak-kanak beralih dari satu peringkat ke peringkat yang berikutnya. Jadi kalau peralihan hanya berlaku jika kanak-kanak mengalami konflik, iaitu tidak keseimbangan tadi, semasa memahami apa-apa yang pelajari, itu akan menyebabkan mereka belum lagi boleh go to the next topik lah. Terpaksa kita nak memahamkan dulu kanak-kanak ini supaya ada berlaku keseimbangan dari segi pemikiran bahawa konsep kereta itu, konsep kenderaan itu boleh dikembangkan, boleh dilanjutkan dengan lebih luas. Disebab itu konflik ini dapat diselesaikan. Jadi maka ekuilibrasi dicapai dan pemikiran berada dalam keadaan yang seimbang. Kalau kanak-kanak tak boleh, di situlah peranan guru sebenarnya. Macam mana kita nak fahamkan dia bahawa konteks tadilah macam lori, bas, apa lagi semua itu berbeza dengan kereta. Kalau dikata sama, memang tak ada berlakulah keseimbangan. Kalau dia dah boleh membezakan dan boleh menerangkan dengan lebih lanjut, di situ dia dah ada berlaku keseimbangan pemikiran dari segi antara asimilasi dan akomodasi tentang sesuatu maklumat yang dipelajari. Kalau berlaku, ini biasanya berlaku ke atas. Mungkin ada kanak-kanak yang tidak upaya dari segi mental. Itu yang kita boleh kaitkan dengan pendidikan khas lah. Murid pendidikan berkeperluan khas. Itu yang kita boleh kaitkan. Okey, yang kedua baru kita pergi kepada teori konstruktivisme sosialis Vygotsky. Kalau kita lihat kat sini, Vygotsky ini menekankan hubungan dan bimbingan orang lain terhadap pembelajaran individu. Jadi maksudnya kat sini Vygotsky memang dia pentingkan kognitif dan sosial lah. Dia pentingkan kognitif dan sosial sebab kat sini dia nak ada aplikasi pembelajaran kooperatif, dia nak ada peer tutoring, scaffolding dan cognitive apprenticeship. Okay. Maksudnya ada peranti lah, peranti untuk kognitif. Maksudnya ada satu yang untuk pemangkin kepada seseorang itu membina pengetahuan. Kalau tak ada pemangkin ni menyebabkan pelajar ini ataupun kanak-kanak ini tidak boleh membina pengetahuan. Itu pandangan Vygotsky. Dia pentingkan kognitif dan hubungan sosial lah dalam teori konstruktivisme. Ini adalah contoh graf yang kita boleh katakan orang kata tentang apa yang diperlukan dalam konteks konstruktivisme membina pengetahuan kan. Kalau yang Vygotsky, kalau lihat kat sini hijau tu child's current achievement, maksudnya sesuatu yang boleh dicapai semasa tu. Semasa macam contoh kanak-kanak dia dah faham itu cawan. Dia tahu. Tak perlu lagi kita nak menggambarkan cawan itu macam mana rupa dia, tak perlu. Sebab di situ kanak-kanak normal biasanya dia faham cawan, itulah tolong ambil cawan. Dia akan ambil cawan, dia tahu. Di situ dia tak perlukan huraian lebih untuk menerangkan macam mana rupa objek cawan. Di situ dah current achievement. ZPD ni antara beyond reach of at present. Itulah zon perkembangan proksimal. Jadi dalam konteks zon perkembangan proksimal itu ada berlakunya scaffolding. Okay, kita akan pergi terusnya. Apa itu zon perkembangan proksimal?
Ia merupakan lingkungan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas-tugas dengan jayanya. Jadi cara-cara perkembangan kognitif kanak-kanak dapat dipertingkatkan dan diperkukuhkan melalui interaksi mereka dengan individu-individu yang lebih berkebolehan. Apa yang saya boleh beri contoh kat sini? Saya kaitkan dengan kamu lah, kan kamu membuat tugasan pelaporan PPS kan. Jadi saya sudah memberi satu soalan tugasan yang hijau tadi kan kamu faham. Jadi ZPD tu ZPD, zon perkembangan proksimal itu kamu boleh buat untuk mencapai yang lebih kepada beyond tu kan, yang poin yang lebih tinggi lagi, kamu memerlukan bantuan scaffolding. Sebab itu saya banyak memberi taklimat ataupun beri perkongsian apa yang kamu perlu capai dalam melengkapkan tugasan satu tadi. Bayangkan kalau saya beri tugasan itu dan ZPD itu tak ada scaffolding, memang kamu boleh buat tapi tak ada scaffolding, tak ada bantuan daripada saya, bimbingan daripada saya. Kalau kamu nak dapatkan pencapaian lebih cemerlang lagi, mungkin agak sukar. Sebab itu ZPD itu perlu ada. ZPD itu saya lah, yang saya maksudnya individu-individu yang lebih berkebolehan untuk kamu memahamkan tentang kehendak soalan tugasan supaya kamu mendapat menghasilkan tugasan dengan cemerlang. Itu yang kamu perlukan. Sebab itulah kamu banyak yang ada yang bertanya secara personal dengan saya. Tanya tentang apa instrumen, apa yang perlu difahami. Jadi kalau saya tidak ada memberi penerangan itu dan kamu pergi sendiri saja, rasanya tak mungkin yang ada yang dapat cemerlang. Itu yang boleh saya kaitkan dengan zon perkembangan proksimal. Memang kamu boleh buat, tapi kamu kena capai lagi dengan lebih cemerlang sekiranya ada scaffolding tadi. Okey, jarak antara tahap perkembangan sebenar dan tahap perkembangan potensi. Itu yang dikatakan zon perkembangan proksimal tadi. Yang saya beritahu tadilah, jarak tu kan. Potensi itu adalah cemerlang. Yang tugasan kamu tadi cemerlang. Jadi jarak yang kamu tadi, yang kamu faham tugasan. Tapi nak dapat cemerlang itu, kamu perlu ada scaffolding. ZPD itu perlu ada scaffolding. Itulah dimaksudkan dengan jarak antara tahap perkembangan sebenar kepada tahap yang berpotensi. Jadi had bawah iaitu tahap perkembangan sebenar, kemahiran yang boleh dicapai oleh kanak-kanak. Kamu bila kamu baca soalan memang kamu faham sudah. Tapi had atas itu iaitu tahap perkembangan berpotensi. Berpotensi itu kita anggap saja yang cemerlang. Semua orang nak skor cemerlang tapi masih tak faham. Jadi di peringkat ZPD itulah memerlukan individu-individu yang berkebolehan memberi scaffolding. Jadi peringkat kemahiran kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir. Iaitu saya boleh beritahu. Ini kabur sikit gambar dia. Maksudnya what I can do, kamu kena faham tadi kan, what I can do with help. Okay, kat sini dah berlaku ada ZPD. So what I can do, maksudnya yang kamu tak boleh buat. Tak boleh buat itulah bila dah ada yang ZPD dekat what I can do with help, barulah kamu mencapai kecemerlangan kat situ yang terbaik, berpotensi. Mungkin yang ramai dapat A+, macam itulah yang saya boleh kaitkan dalam tugasan. Scaffolding. Apa itu scaffolding? Ia merupakan sesuatu kerangka yang menyokong proses pembelajaran individu dan juga dikenali sebagai bantuan, bimbingan atau petunjuk daripada orang yang lebih berpengetahuan membantu perkembangan berlaku pada tahap yang lebih tinggi. Bayangkan kalau saya tidak memberi taklimat, saya tidak ada respon tentang apa yang kamu tanya, rasanya dapat tak yang menjawab dengan cemerlang? Ini yang dikatakan oleh Vygotsky, dalam membina pengetahuan itu perlu ada kognitif dan sosial. Maksudnya di situ ada ZPD dan scaffolding. Ingat kalau Vygotsky
kamu kena ingat ZPD dan scaffolding tadi. Kalau yang tentang PJ tadi, kamu kena ingat empat-empat tersebut iaitu skema, asimilasi, akomodasi dan eksplorasi. Okey. Jadi bantuan patut dikurangkan